keadaan mereka ini melakukan kemaksiatan pada Allah, derhaka pada Allah, overdose. Allahu Akbar, tuan-tuan. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian ayat 45 Allah sebut Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimus salat inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah sebut, bacalah utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Utlu ni maksud fi'il amar. Fi'il amar ni tentang kalau orang belajar nahwu, belajar bahasa Arab ni, fi'il amar ni arahan, kewajipan. Utlu, kul, baca. Iqra, baca. Tu macam tu, iqra, fi'il amar. Yang ni utlu, bacalah serta ikutilah. Utlu ma uhiya ilaika, dan ikutlah apa yang telah diwahyukan kepada kamu, minal kitab, daripada kitab yang Allah beri kepada kamu wahai Muhammad, iaitu Al-Quran. Allah kewajipan ni, Allah bagi tahu kewajipan ni wajib. Utlu itu kata suruh terbitah atau fi'il amar, amaran, atau bukan amaran, suruhan yang keras. Utlu, bacalah, ma uhiya ilai, dan ikutlah wahai Muhammad, minal kitab, apa yang diwahyukan kepada kamu, iaitu Al-Quran. Makna kata ni menunjukkan perintah wajib yang harus ditunaikan oleh kita. Bermakna Allah mewajibkan kepada umat Islam supaya membaca Al-Quran dan memahami isi Quran. Baca Quran, faham isi Quran. Pasal tu sebelum ni saya sebut, kita paling kurang satu hari kena baca satu ayat. Paling kurang tuan-tuan. Ayat Quran ni kena baca hari-hari. Jangan hari ni baca, besok tak baca. Hari-hari kalau boleh. Ya, satu ayat tak apa. Sebab Al-Quran itu menjelaskan setiap sesuatu dan menjadi hidayah dan petunjuk kepada, dan membawa rahmat dan berita yang menggembirakan bagi orang Islam. Semua ada dalam Quran. Dan peringatan tentang Quran ni setiap minggu kita dapat. Tuan-tuan, kalau kita tengok kaum Ad dan Thamud ni, Allah hancurkan. Allah ni tidak akan menghancurkan sesuatu kaum bila mana Allah tidak menurunkan peringatan. Ad, Allah turunkan Nabi Hud. Thamud, Allah turunkan Nabi Saleh. Bila mana dua Nabi ini ajak kepada kebaikan, mereka tak ikut, lalu Allah hancurkan mereka. Cuba baca macam kita Allah turunkan peringatan kepada kita, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi tak ada, Nabi kata, aku tinggalkan kau dua benda. Apa dia? Pertama, Al-Quran. Yang kedua, hadis. Lalu bila mana Nabi tinggalkan dua benda, khatib setiap Jumaat bagi peringatan kat kita. Khatib kata, barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Waktu kita dengar ayat tu, apa perasaan kita? Oh, tak ada perasaan ustaz. Apa? Tak faham. Allah kata keberkatan Allah itu datang li wa lakum, untuk aku dan kamu, bil Qur'anil azim, dengan adanya Al-Quran yang maha agung. Al-Quran, Allah kata keberkatan itu akan datang pada aku dan kamu, bil Qur'anil azim, dengan adanya Al-Quran yang maha agung. Kalau orang faham ayat ni sungguh-sungguh tuan-tuan, atas muka bumi Malaysia ni tak ada parti UMNO, tak ada parti PAS, tak ada PKR, tak ada DAP. Semua tak ada. Sebab apa? Dia akan duduk dalam satu dasar, iaitu Al-Quran. Tak percaya? Tuan-tuan tengok Brunei. Bila mana diumum kata nak buat syariat Quran dan telah terlaksana pada 1 hari bulan 4 baru ni,
Baru 1 4 ni mereka laksanakan. Dah praktik dah sekarang ni. Hukum hudud di Brunei. Umum tahun lepas, bila umum saja, mereka telah menurunkan kadar jenayah 50%. Kemudian jumpa lagi telaga minyak 6 kan. Sampai 6 tadi, kalau belanja satu Brunei pun, bagi rakyat duit pun tak habis makan 600 tahun. Berkat tak? Berkat tu. Tu Allah kata, barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Keberkatan Allah itu datang pada aku dan kamu bil Quran, dengan adanya Al-Quran yang maha agung. Ikut Quran, berkat insya-Allah. Ni Allah kata, utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Allah kata, bacalah serta ikutlah wahai Muhammad apa yang diwahyukan kepada kamu, iaitu Al-Quran. Suruh baca, suruh faham. Bila mana disuruh baca, dalam satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, kata Nabi SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wa hasanatun bi ashrin amsalihha la aqawlu alif lam mim harfun walakin alfun harf wal lam harfun wa mim harfun. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca satu huruf, kebajikannya adalah 10 kali ganda. Siapa baca Quran satu huruf, kebajikannya adalah 10 kali ganda kebaikan. Jika orang membaca alif lam mim, kata Nabi, aku tidak menganggap dia membaca satu huruf. Sedangkan sebaliknya, yang dikatakan satu huruf itu adalah alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim makna 3 huruf. Satu huruf Nabi kata 10 kebaikan, 10 kali ganda kebaikan. Alif lam mim berapa huruf? 3 huruf, makna 30 kebaikan. Kalau baca satu surah, kalau baca satu juzuk, kemudian baca satu Quran, berapa tu kaki ke sini? Nampak tak? Ni Nabi sebut. Kemudian Allah sambung, wa aqimus salat. Bila kamu dah baca Quran, aqimus salat. Baca Quran, faham Quran. Bila mana kamu faham Quran, dirikan solat. Baiki hubungan kamu dengan Allah. Dirikan solat, rapatkan hubungan kamu dengan Allah. Dirikanlah solat, dekatkan diri kamu dengan Allah. Ni Allah perintah. Pertama Allah kata suruh baca Quran, kedua diri solat. Kan? Sebab Allah kata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ayat 45 ni. Sebab Allah kata sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Entah orang sebut keji munkar ni, orang nampak maksiat kan? Nampak orang buat konsert, munkar. Nampak orang masuk kelab malam, munkar. Tapi benda lain dia tak nampak munkar. Sebenarnya, sekiranya kita solat, di luar solat kita menghayati tak solat itu? Ada penghayatan solat tak selepas solat? Bila solat, kita nak Allah. Luar solat, kita tak nak Allah. Luar solat, kita masih lagi melaku dan menyokong kemungkaran. Bila nampak kemungkaran, maka bila mana kita masih lagi menyokong kemungkaran ni, makna solat kita dalam masalah. Kita solat, luar solat tak ada penghayatan. Bila mana kita masih lagi menyokong kemungkaran. Dalam solat kita nak Allah, luar solat kita tak nak Allah. Bila mana kita masih lagi menyokong golongan-golongan yang tak nak, golongan yang tak nak kepada undang-undang Allah, golongan-golongan yang tak nak kepada perintah Allah, golongan yang tak nak kepada syariat Allah, tak nak kepada undang-undang Allah, kita menyokong mereka. Itu bermakna solat kita bermasalah. Itu kena faham. Sebab Allah kata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu boleh mencegah diri kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Bila mana kita nampak kemungkaran yang mereka buat, kita sokong pula dia.
makna kita tak dapat elak daripada perbuatan keji dan munkar, bermakna solat itu masalah. Boleh faham? Menyokong, memangkah, kata itu. 5 tahun sekali kita pangkah, dia kata contoh. Dia buat keji, dia buat konsert, kita sokong pula. Makna sedangkan Allah kata sesungguhnya kita solat ni, sepatutnya solat ni dapat mencegah buatan keji dan munkar. Maksud buatan keji dan munkar bukan kita je buat. Bila mana kita nampak, kita kena larang. Kita nampak, kita kena lawan. Barulah kita dapat mengelak diri kita daripada perbuatan keji dan munkar. Kalau kita nampak, alah biarlah dia yang buat, tak apa, 5 tahun sekali aku sokong lagi dia. Makna solat kita masih lagi tak dapat mengelakkan kita daripada perbuatan keji dan munkar. Makna solat masalah. Boleh faham tuan? Jangan dalam solat nampak Allah, luar solat tak nampak Allah. Luar dan dalam solat kita kena lihat setiap itu Allah nampak. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah kata, dan sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar faedahnya dan kesannya. Dan ingatlah Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sama ada dalam solat atau luar solat, semuanya Allah tahu segala perbuatan kita di atas bumi Allah ni. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi tuan-tuan, bila kita tengok ayat ni, nampak ayat ni kita biasa dengar dah. Kita biasa dengar dah ayat ni, tetapi kita tidak memahami ayat ni. Bila mana kita tidak menghayati sungguh-sungguh ayat ni di dalam kehidupan kita di hariat, di luar solat. Kehidupan kita tidak menghayati dengan Islam. Sedangkan Allah kata pada ayat-ayat lain, ada pada surah yang lain, wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmah wa busyra lil muslimin. Allah kata, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran menjelaskan tiap-tiap sesuatu. Tiap-tiap sesuatu, semua yang kita buat atas muka bumi ni Allah dah terangkan satu persatu di dalam Quran. Dan menjadi hidayah, hudan, petunjuk, yakni bagi hati. Hidayah, petunjuk bagi hati, petunjuk, serta membawa rahmat, wa rahmatan, dan membawa petunjuk pada hati, dan membawa rahmat kepada kehidupan kita. Wa busyra lil muslimin, serta rahmat dan khabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri sepenuhnya kepada Allah di dalam kehidupan mereka. Makna rahmat Allah itu datang kepada kita bila mana dalam kehidupan kita, kita menyembahkan diri, kita menghambakan diri sepenuhnya kepada Allah, dan kita letakkan diri kita ini semua dalam kawalan Allah. Bukan kita, tuan-tuan. Kita hanya usahakan, yang lainnya adalah Allah. Yang tu kena faham. Jangan kita ingat hidup kita ni tak ada kena-mena dengan akhirat. Mengundi tak ada kena-mena akhirat, nyokong tak ada kena-mena akhirat. Semua kena. Allah tunjukkan dalam Quran, Allah kata satu persatu aku tunjukkan untuk kehidupan. Bagaimana kamu nak hidup berumah tangga, macam mana nak talak, semua ni. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan dengan ayat yang kita baca ni, maka kita ni hidup atas muka bumi mestilah berpandu kepada Al-Quran, tuan-tuan. Mesti rujuk Quran setiap apa perbuatan kita. Jangan kita tolak Quran. Maka bila mana peringatan yang Allah beri kepada kita, tiap minggu khatib baca khutbah, barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Bila mana peringatan itu telah diberi kepada kita setiap minggu, tapi kita tak dengar, kita tak ambil tahu, kita buat-buat tak dengar, kita tak nak praktik dalam kehidupan kita, makanya layaklah Allah turunkan bala ke atas diri kita. Allahu Akbar. Kalau Allah turun bala kepada kita hari ini, tuan-tuan, bukan orang yang lawan Quran saja kena, termasuklah kita sekali. Hari ini tengok bala macam mana nak bagi. Nak macam-macam bala. Panasnya satu hari, air pula 2 hari ada, 2 hari tak ada. Oh, tak rasa ke ni bala Allah, tuan-tuan? Air empangan semakin berkurangan. Hujan sekadar-sekadar je. Tak hujan lebat macam dulu. Banjir, bila banjir barulah penuh dam, penuh apa ni,
kempangan, lapangan makin berkurangan. Pihak Syabas terpaksa buat catuan air. 2 hari ada, 2 hari tak ada. Nak buang air besar pun kena catu tuan. Nak buang air besar kena catu. Minggu ni boleh, hari ni boleh buang, besok tak boleh buang. Itu kena tahan pula. Makan tahan-tahan dah ni. Sebab apa makan tahan-tahan? Takut buang air besar. Sebab air tak ada. Ni semua adalah teguran-teguran Allah. Maka kita kena ambil pengajaran. Kalau kita ada mata tak lihat, ada telinga tak nak dengar, Allah kata ulaika kal an'am, mereka ini seperti haiwan ternakan. Allah, mudah-mudahan kita terlindung daripada golongan-golongan tersebut insya-Allah. Jadi tuan-tuan cukup sekalian itu untuk malam ni. Hari ni last tuan-tuan. Hari ni last saya kat sini. Sepanjang saya mengajar dekat sini, berapa lama dah? Berapa tahun Sepanjang saya balik 3 tahun saya mengajar di sini. Mungkin ada kesilapan saya, mungkin ada kata-kata saya yang kurang nak diterima, ada yang terasa hati. Saya minta maaf sepanjang saya berada mengajar di sini. Bukan niat saya nak kena sesiapa, sekadar berkongsi sedikit ilmu yang ada ni. Mudah-mudahan dengan kongsian saya ni, sedikit ilmu ni